Okey, Alhamdulillah kita kembali lagi dalam rancangan Seimbang Wanita dan macam Ana cakap, topik kita pada minggu ini cukup menarik iaitu awal stres PKP, sakit mental menjadi-jadi. Dan tamu istimewa Hana pada minggu ini sebenarnya pada Hana dan juga di mata Hana belum cukup istimewa sebab apa? Ini bukanlah kali pertama Hana bertemu dan juga bersembang dengan beliau sebab sebelum ini pun beliau dah banyak pun menghadiri program-program yang Hana buat dan wanita ini pun sebenarnya pada mata Hana cukup kuat sebab beliau sendiri pernah mengalami masalah sakit mental dan dengan kekuatan yang beliau ada hari ini beliau berjaya mengatasi masalah tersebut dan menjadi antara yang champion dalam kesedaran dan juga pendidikan kesihatan mental kepada masyarakat. Dan beliau tak lain tak bukan, Hana perkenalkan pada minggu ini Puan Anita Abu Bakar, Presiden MIASA Persatuan Kesedaran dan Sokongan Penyakit Mental. Assalamualaikum, apa khabar Anita? Waalaikumsalam warahmatullahi Masya-Allah, it's so good to see you, after so many years. Alhamdulillah. Okey. Ya? Hana macam mana, apa khabar? Alhamdulillah, okeylah, coping lah. Memang tak nafikan, memang Hana stres. Hana memang stres dan Hana jujur cakap memang saya stres sebab skop kerja saya ni kena berjumpa dengan ramai orang. Tapi bila kita ni terkurung dan kita duduk seorang, cabaran dia lagi-lagilah besar. Dan bila Hana tengok pasal mental health ni kan, sejak musim PKP ni Hana baru perasan 85.5% ya panggilan yang dibuat kepada agensi kerajaan ini, bentuk bantuan ni bukannya bentuk bantuan material ataupun bentuk bantuan bantuan makanan dan sebagainya, tapi lebih kepada bantuan emosi dan juga kesihatan mental. So ini adalah satu perkara yang sangat serius dan saya rasa ramai kita tak berapa nak celik dan cakna tentang masalah kesihatan mental ini. So from your perspective lah kan Anita, sebenarnya apa definisi tepat yang perlu kita fahami bila masyarakat tentang sakit mental ni? Sebab saya rasa bila orang cakap pasal sakit mental, generally lah, mungkin tak semua orang, generally orang akan cakap, oh gila lah tu. Betul. Terima kasih Hana. I think itu adalah persepsi negatif yang ramai daripada masyarakat kita sering kaitkan. Kalau ada penyakit mental ni gila, kalau ada penyakit mental ni berbahaya. Tetapi apa yang saya nak tekankan di sini kan Hana, penyakit mental adalah penyakit sebagaimana penyakit fizikal adalah penyakit. Cuma kita tidak memberikan fokus penekanan dan juga kita tidak prihatin sebenarnya kepada kesihatan mental kita. Jadi penyakit mental ni berlaku apabila ia mengganggu fungsi harian kita, apabila kita tidak dapat lagi berfungsi sebagai seorang individu yang normal. Maknanya kalau kita nak menangani, contohnya macam Hana kata tadi, stres, kita dah tak dapat nak menangani stres dengan baik, tidak dapat membuat keputusan dengan baik contohnya. Jadi apabila ia mengganggu je fungsi harian, itu adalah penyakit mental, kemungkinan besar. Tetapi dia punya positif ataupun upside ni adalah apa sahaja penyakit mental Hana, kita boleh sembuh. Ada rawatan berkesan tetapi dia perlu pendekatan yang menyeluruh. Jadi ni kita kena fahami dengan baik. Okey, bila tadi Anita katakan antara macam cakap bila kita stres ni tapi kita tak boleh nak function. Itu sebenarnya dah satu tanda yang kita ni ada simptom masalah mental. Tapi mungkin Anita boleh jelaskan dengan lebih lanjut sebenarnya apa sebenarnya simptom awal untuk kita kenal pasti yang kita ni ada sakit mental. Betul. Jadi kan Hana, dia sebenarnya begini tau. Dia bukan kalau kita stres, dia boleh terus terjerumus kepada penyakit mental. Dia apa yang berlaku, dia lebih kepada isu kesihatan mental itu sendiri. Jadi tanda-tanda awal kan Hana mungkin macam pola tidur berubah, kita rasa susah nak tidur ataupun kita terlebih tidur, ataupun kita kurang makan ataupun terlebih makan, ataupun kita dah tak suka ataupun tak minat lagi nak bersembang-sembang dengan kawan-kawan dan keluarga contohnya. Kita lebih nak isolate diri, walaupun kita dalam pandemik, walaupun kita dalam lockdown, kita tetap nak isolate. Jadi ini semua adalah tanda-tanda awal. Mungkin kita rasa kerap tak sihat. It could be macam batuk ke, kerap demam ke, sakit kepala ke. Jadi itu juga merupakan simptom-simptom awal di mana kita perlu mengambil perhatian. Sebab dia macam ni, kalau isu kesihatan mental ini kita tidak cuba mengatasi atau kita tak cuba nak membuat perkara-perkara lain, contohnya effective coping
mechanisms work-life balance ataupun rehat tidur yang cukup, ia mungkin apabila faktor mencukupi boleh terjerumus kepada penyakit mental. Dia begitu, tapi dia perlukan pelbagai faktor. Okey, bila Anita cakap itu antara simptom-simptom awal kan, maksudnya terlebih makan ataupun terkurang makan, terlebih tidur ataupun tak boleh tidur. Ada yang mungkin tak mandi langsung. Itu mungkin antara simptom awal. Tapi simptom yang bagaimanakah yang sepatutnya mereka ni sedar, mereka perlu angkat bendera putih dan reach out for help. Sebab I'm sure semua orang sedang mengalami simptom yang sama di musim PKP ni. Saya sendiri saya akui terlebih tidur, terkurang tidur tu memang selalu. Kadang-kadang tak mandi langsung. Yelah sebab duduk rumah. Bukan nak buka air ni, tapi saya rasa ni reality and everyone is facing it. Jadi pandangan Anita macam mana? Bila masa kita kena angkat, dia betul cakap okay, I seriously perlukan pertolongan, tolong saya. Betul. Apa yang Hana kongsikan ni Hana, sebenarnya kita berada di dalam satu ujian yang sangat besar tau sekarang. This pandemic hit, ini bukan suatu perkara yang biasa. Ini adalah suatu perkara yang luar biasa. Jadi untuk kita nak mengalami seperti apa yang Hana katakan tadi, tidur tak tidur sangat ataupun kurang menjaga diri dan sebagainya, it is valid, it is normal because of the circumstances that we're in. Jadi sebab kita dalam pandemik ni, sebab kita di dalam lockdown ni, sudah tentu kita mengalami contohnya tekanan tinggi, risau, kita panik, kita menjadi anxious, menjadi takut, menjadi resah, gelisah, bimbang, gusar, marah, mungkin kita dah rasa kepenatan yang amat sangat. Yelah Hana, lama dah ni 18-19 bulan di dalam pandemik, dah dalam beberapa fasa PKP. Jadi sudah tentu ini adalah sesuatu perkara yang biasa. Macam mana kita nak tahu bahawa it is not normal dan kita perlu raise the white flag, bukan untuk makanan tapi untuk emotional support, untuk psychological support, adalah apabila kita sudah tidak dapat lagi berfungsi ataupun rutin seharian kita tidak dapat melaksanakannya dengan baik, tetapi tempoh yang lama. Jadi kalau satu hari rasa macam tu, it's okay. Tapi kalau 2 minggu, minimum 2 minggu, setiap hari rasa begitu dan kita bertindak ataupun berkelakuan begitu, Hana, dah tak boleh, kita stres setiap hari, tak boleh melakukan pekerjaan dengan baik, kita rasa marah everyday, rasa bimbang everyday, tak boleh nak buat bekerja, tak boleh bekerja seperti biasa, then we know kita perlu melakukan sesuatu, Hana. Dan melakukan sesuatu ni kan bukan bermaksud kita kena pergi jumpa dengan pakar psikiatri. Mungkin hanya meluahkan dengan seseorang individu yang kita tahu kita boleh percayai, Hana. Macam Hana katakan tadi, Hana duduk seorang-seorang kan. Jadi meluahkan kepada rakan, meluahkan kepada ahli keluarga, itu sahaja dapat mengurangkan tekanan, dapat mengurangkan stres dengan banyak. InsyaAllah. Okey. Jadi kita nak bacakan sedikit poll ataupun survey yang kita buat kepada followers kita ni. Adakah anda berasa tertekan dengan kehidupan anda ketika ini sehingga menjejaskan tingkah laku? 19% mengatakan ya, 19% mengatakan tidak dan 62% sekali-sekala. Okey, Alhamdulillah bagi mereka yang mungkin tidak dan sekali-sekala itu, kerana saya percaya mereka ini mendapatkan sokongan dan juga support yang cukup bagus dan kuat daripada keluarga dan juga rakan-rakan, dan saya kira itu adalah golongan yang privilege. Sebab setahu Hana lah kan, mereka ni yang mungkin tidak sedar akan pendidikan dan juga awareness tentang mental health ni, terutama golongan yang mungkin kurang berkemampuan, mereka dalam survival mode yang sangat tinggi. Apa yang mereka cuma ingat dalam kepala ni, esok nak makan apa. Jadi mungkin dari segi support keluarga dan juga rakan-rakan itu, sebab mereka pun dalam circle mereka pun tak berkemampuan dan tidak ada kudrat untuk memberikan support yang mereka mahukan. Pandangan Anita macam mana? Betul, saya sebenarnya sangat setuju Hana, walaupun kalau kita lihat di dalam konteks Malaysia sendiri, kita ada klinik-klinik kesihatan, kita ada klinik desa contohnya yang kita boleh pergi dan sebagainya, tetapi sistem kesihatan ataupun sistem kesihatan mental sebenarnya sangat terbeban sekarang ni sebab ramai memerlukan bantuan, and kita sekarang ni prioritize memberi keutamaan kepada pesakit-pesakit yang ada COVID-19. Jadi mereka yang ada penyakit mental walaupun bukan dalam golongan B40, M40 dan T20 pun sebenarnya suka nak mendapatkan bantuan dan rawatan buat masa ni, especially kalau kita nak menjadi inpatient dalam hospital contohnya Hana, nak mendapatkan ubat-ubatan. Jadi disebabkan oleh pandemik, disebabkan oleh lockdown ini, disebabkan oleh ramai yang telah mendapat COVID-19,
disebabkan oleh jangkitan yang sangat tinggi, jadi sudah tentu ia sangat berbeban. Jadi untuk golongan B40, untuk golongan yang lebih rentan, apa yang kami Hana, saya boleh kongsikan daripada pihak MIASA, apa yang kami lakukan pada waktu ini adalah memberikan perkhidmatan percuma kepada golongan B40 supaya kita dapat break that barrier to access. Jadi kalau kita NGO, dia berbeza kerana NGO, we are in the community. Kita paling dekat dengan rakyat. We are on the ground. Untuk mereka nak akses lebih mudah. Dan apa yang kami pelajari adalah we migrated all our services, semua perkhidmatan kami secara atas talian. Jadi itu juga melebihkan akses ya kepada mereka B40 dan sebagainya. Dan ada mereka yang katakan wanita tapi tak semua ada laptop, tak semua ada phone sebagai contohnya. Untungnya di sini kami mempunyai crisis team di mana we can mobilize ourselves. Kami boleh pergi ke anda. Maknanya kita boleh pergi ke rumah, kita boleh pergi ke individu in crisis. Tetapi sudah tentu limitation ataupun limitasinya adalah kita punya keutamaan ataupun concentration lebih kepada Selangor dan wilayah persekutuan. Bukan sahaja perkhidmatan kesihatan mental itu sendiri tetapi NGO juga, Hana. Jadi ini adalah kekangan ni buat masa ni. Jadi saya sangat berharap disebabkan oleh pandemik ini kita insya-Allah dapat move ataupun dapat mengembang secara nationwide ke seluruh negara, dan NGO juga sedar bahawa kita kena berkembang, dan di sinilah kita perlukan the political will, kita perlukan kerajaan, perlukan bantuan kementerian daripada segi dana, daripada segi sokongan supaya kita dapat berkembang luas. Kadang-kadang ada ya Hana daripada mereka yang mungkin kurang faham tentang modus operandi NGO. We are not financially independent. Kita sebenarnya tak ada dana regular ya. Jadi untuk kita pun kita kena, orang kata, betul-betul bekerja keras, betul-betul berhempas pulas untuk mendapatkan dana supaya kita dapat membantu orang lain. Jadi alhamdulillah ya Hana, di sini mereka yang datang ke MIASA mendapatkan perkhidmatan daripada golongan M40 dan T20, mereka perlu membayar sebagaimana mereka membayar perkhidmatan di tempat lain, dan disebabkan itu kami dapat memberikan perkhidmatan percuma kepada golongan B40. Masya Allah. Okey, saya nak petiklah salah seorang daripada followers setia Minggu Wanita ni yang memberi komen tentang isu ini, daripada Al-Farah Karim namanya. Saya dulu seorang yang positif bila PKP dimasuk fasa ni, mental keliling mudah koyak, buruk sangka, suka bergaduh pasal makan dan duit. Saya pun koyak juga, duit saya pun koyak juga. Itu belum lagi kes masalah keuangan sebab tak boleh kerja. Dan subhanallah, this is so true, sebab bila Hana tengok dekat social media pun banyak sebenarnya kes orang bergaduh sesama sendiri atas isu-isu yang kecil, tetapi kalau dibesar-besarkan, mungkin Hana faham tekanan yang mereka hadapi itu cukup besar. Okey, jadi untuk seorang yang memang mereka dah biasanya positif, sekali tiba-tiba benda ni yang tak datang, tak terduga, hit mereka, bagaimana sebenarnya mereka ni nak mencari cahaya di hujung terowong? Betul. Hana, sebenarnya ini banyak berlaku sekarang ini. Ialah kita dalam keadaan yang sangat tertekan ya Hana. Banyak perkara telah berlaku, especially the economic impact impact kepada ekonomi. Ramai sudah kehilangan pekerjaan, ramai sudah hilang punca pendapatan, mungkin punca pendapatan pun sangat berkurang. Kita terputus daripada sistem sokongan kita sendiri, ialah termasuk keluarga, termasuk rakan-rakan, termasuklah keluar untuk pergi bersenam at public parks ataupun pergi travelling sebagai contoh, yang mungkin dulunya this is how kita take a break contohnya. Jadi kita terputus daripada perkara-perkara begini, daripada dunia luar dan sebagainya. Sudah tentu bukan itu saja, apabila kita di dalam lockdown fasa begini, kita berasa tertekan, seperti saya katakan tadi, emosi-emosi, panik, gusar, gelisah, kita tidak tahu di mana penghujungnya Hana. When is COVID going to end? Kita tahu insya-Allah satu hari pasti berakhir, tetapi uncertainty sebegini sebenarnya sangat menyumbang. Salah satu faktor penyumbang yang sangat besar. Seperti Hana sendiri, kita perlu mengaku ke Hana, sebenarnya kita pun rasa begitu. Bila pengalaman ni, sampai bila kita dah penat. Jadi ini adalah emosi-emosi yang biasa, dan seperti saya katakan tadi, anda kena meluahkan kepada orang lain. Kalau tidak ada orang lain, kalau anda
tinggal bersendirian, please call the helplines. Talian-talian bantuan di waktu pandemik COVID-19 ini ada banyak sebenarnya. Alhamdulillah, kita ada KKM bersama dengan Mercy, kita ada talian bantuan, kita ada talian bantuan JAKIM, kita ada talian bantuan IKASI, Befrienders pun ada, NGO kesihatan mental, Miasa sendiri bulan depan doakan insyaAllah kita akan berkembang 24 jam 7 hari seminggu Hana. Talian bantuan kami 150 sukarelawan kami serata Malaysia membantu mereka. Seperti Hana sebutkan tadi 85% 85% daripada pilihan memerlukan sokongan emosi, memerlukan sesi-sesi counselling sebagai contohnya. Jadi please reach out for the help. Ini tidak bermaksud anda perlukan intervensi klinikal, tetapi ini bermaksud anda perlu meluahkan supaya kita dapat, orang kata, reduce our anxiousness. Apabila kita berfungsi dengan orang lain, mungkin kita dapat melihat kehidupan kita ataupun masalah kita dari perspektif yang berbeza. Dan mungkin individu itu dapat memberikan jalan keluar kepada permasalahan kita yang mungkin kita, sebab setiap hari kita melihat sesuatu tu problem, tapi apabila kita berfungsi mungkin ada solusi yang kita dapat capai bersama, insyaAllah. Okey, itu antara tindakan awal yang perlu kita lakukan kalau kita dah perasan kita ni bukannya dalam keadaan diri kita yang sebenarnya. Okey, tapi saya percaya mungkin ramai luar sana yang nak reach out tapi dia kata macam mana kerahsiaan ni, saya nak tanya nama I ni asal mana, I malulah pada I ni aib. Macam mana I nak cakap dengan orang ni yang mesti kenal I lepas tu. Betul. Okey, dia macam ni. Jangan risau, jangan takut, selamat sebenarnya kerana semua yang anda kongsikan adalah private and confidential Hana. Di mana pun anda pergi, only you can access this file sebenarnya. Kita tidak boleh, kalau kita break this kerahsiaan ni Hana, sebenarnya kita tidak ethical. Jadi percayalah kalau anda pergi ke hospital, sebagaimana anda ke hospital, sebagaimana anda ke klinik, begitu juga di NGO on the ground, kami juga menjaga kerahsiaan setiap individu yang datang untuk meminta bantuan dan pertolongan, insyaAllah. Okey, baiklah, sebelum Hana lanjutkan soalan yang seterusnya, Hana nak bacakan juga poll ni. Ada poll yang kedua yang kita tanyakan kepada followers kita di Minggu Wanita. Pernahkah anda berada dalam situasi bimbang, murung, suka bercakap sendiri dan marah tanpa sebab? Ya 11%, tidak 33%, sekali-sekala 56%. Bermakna memang occasionally kita memang akan ada tanda-tanda itu. Jadi macam anda cakap tadi, memang benda tu adalah normal tapi cara kita atasi. Okey, soalan yang seterusnya, tanpa kita mendiskriminasi gender, wanita mahupun lelaki, anda percaya wanita ni jenis lebih mudah untuk reach out? Dan bila kita cakap pasal pun sembang wanita kan, wanita ni dia macam tertekannya lebih sikit lah sebab nak kena jaga anak, PDPR lagi, dengan menguruskan rumah tangga, terperuk dalam rumah, anak-anak tak boleh keluar, dia stres. Tapi lelaki juga antara golongan yang mungkin mereka ini agak malu sedikit untuk ke depan dan meluahkan masalah mereka. Macam mana kita nak atasi masalah itu? Betul, apa yang kita lihat kan Hana sepanjang 5-6 tahun dah ya, kami berkomunikasi dengan kedua-duanya, lelaki dan juga wanita. 70% daripada mereka yang reach out kepada Miasa adalah wanita, tidak kira dewasa ataupun remaja. Tetapi golongan lelaki paling sukar untuk mendapatkan bantuan dan rawatan disebabkan oleh upbringing mereka ya. Biasalah kita bercakap tentang boys don't cry, man up contohnya. Jadi mental health amongst men juga distigmakan. Stigma sangat tinggi sebenarnya. Kalau lelaki bercakap tentang emosi ataupun mereka menjadi vulnerable, dia banyak sebenarnya hukuman ya diberikan kepada para lelaki. Apa yang kita lihat apabila lelaki melalui satu fasa yang teruk di mana sudah menjadi penyakit mental ataupun sudah ada pemikiran untuk mengakhiri kehidupan, baru mereka reach out. Bermaksud apabila ia sudah teruk dan parah. Jadi this is the unfortunate thing about lelaki di waktu ini. Jadi saya sangat harap, saya sangat sarankan untuk kita fahami apabila kita cepat untuk mendapatkan bantuan dan rawatan, proses penyembuhan lebih baik. Prognosis kita lebih baik dan ini yang kita perlu aim. Kita jangan tunggu bila dah teruk. Sebab tu kita selalu kata siapa yang dah teruk baru call Befrienders, because Befrienders adalah talian hotline untuk suicide sebenarnya.
Yes, jadi kalau befrienders dapat banyak phone calls daripada lelaki, dan kita tahulah kenapa sebenarnya. Jadi saya harap anda di luar sana yang mendengar rancangan kita, walaupun untuk wanita, para suami, bapa kan, adik lelaki, abang dan sebagainya, kalau anda ada tanda-tanda ataupun simptom-simptom awal, please reach out for the help. Tidak ada malunya, jangan takut, jangan malu, kerana rawatan itu ada dan rawatan berkesan, insyaAllah. Betul, setiap penyakit itu ada ubatnya kecuali kematian kan. Okey, Anita, bercakap pasal peranan wanita lah, yang kadang kita rasa wanita ni sebenarnya boleh mainkan peranan lebih besar bila kita nak create awareness kepada terutama golongan lelaki tentang tahap kesihatan mental mereka. Sebagai seorang isteri, sebagai seorang ibu, sebagai seorang anak yang ada bapa, ada suami dan ada anak lelaki, macam mana pendidikan yang perlu kita terapkan kepada kaum lelaki ini untuk memberitahu mereka it's okay to reach out? I think ini salah satu soalan sebenarnya yang saya selalu tanyakan kepada suami saya, sebab suami saya pun adalah seorang individu, ya subhanallah, yang saya boleh katakan mental dia sangat kuat sebenarnya, Hana, walaupun pelbagai cabaran. I think this is quite common kan di antara golongan lelaki sebenarnya. Jadi apabila saya bertanya dengan keluarga saya, mereka selalu katakan just ask us apa khabar, how are we doing. Sebenarnya bertanyakan apa khabar secara jujur, ikhlas dan ingin tahu, ingin mengambil berat sangat membantu, Hana, kerana itu membuatkan mereka terbuka and encourage to actually share. Bukannya sekadar macam tak cenggur apa khabar, lepas tu dah terus cakap benda lain kan, tetapi actually how are you doing, melihat mata mereka, melihat wajah mereka, memberikan tumpuan sepenuhnya, Hana, it makes a difference. Kita tahu ini kajian telah membuktikan gestures, facial expression, cara kita lean in, mendengar, itu penting untuk membuatkan individu yang kita bercakap meluahkan kepada kita, Hana, insyaAllah. Betul, dan kadang-kadang sebenarnya bukan semestinya dalam bahasa yang direct, apa khabar, ataupun mungkin dah makan ke belum, awak tengah buat apa kan. Jadi bahasa-bahasa ini kita sendiri yang lebih faham, ahli keluarga kita ataupun kawan-kawan kita yang boleh kita gunakan, yang membuat mereka ini nak open up lah kan. Okey, soalan saya seterusnya lah kan, macam tadi cakap, sejauh mana sebenarnya setakat inilah kita dah sampai pun tahun 2021 dah, macam mana kesedaran masyarakat kita sebenarnya tentang sakit mental ini? Adakah masih lagi orang yang berada di takut lama yang mengatakan macam tadi nak cakap tu, sakit mental ni gila saja, layan perasaan, tak ada agama, tak semayang, tak apa. Adakah masih ditakut tersebut atau bagaimana? Okey, Alhamdulillah, Hana. Salah satu hikmah, saya selalu katakan salah satu hikmah besar daripada tercetusnya pandemik COVID-19 ini adalah perbincangan tentang kesihatan mental, tentang isu kesihatan mental, tentang penyakit mental secara meluas. Sudah tentu hari ini berbeza dengan Januari tahun lepas, di mana stigma tu masih tinggi sebenarnya. Kita dah dapat normalisasikan perbincangan ini, jadi sudah tentu ramai dah tahu penyakit mental itu penyakit, rawatan itu ada. Penyakit mental bukan gila. I think it has grown exponentially, I have to say, daripada apa yang kita dengar, daripada workshops, daripada program-program di MIASA. Kita melakukan program talk setiap hari, Hana, kadang-kala termasuk Sabtu dan Ahad juga. Dan kita kalau boleh, as much as we can, semampunya kami cuba melakukannya setiap hari supaya kita tak lose momentum dan orang faham, orang berasa terbuka untuk reach out for the help. Jadi dia bukan salah satu faktor penyumbang sudah tentu pandemik COVID-19, tetapi sebelum berlakunya ataupun tercetusnya pandemik ini, ramai sebenarnya struggle dengan kesihatan mental ini, tapi mungkin malu, takut dan sebagainya. Jadi sekarang kita dah melihat ramai berpusu-pusu mendapatkan bantuan dan pertolongan. So walaupun we are stretched very thin at the moment, walaupun sistem kesihatan terbeban, tetapi Alhamdulillah hikmah yang besar. Jadi sejauh mana kesedaran masyarakat kita sudah jauh setakat ni, belum mencukupi, tetapi harapan saya semoga stigma ini kita dapat kurangkan dengan banyak dan semoga we achieve a zero stigma society, insyaAllah suatu hari nanti. InsyaAllah. Alhamdulillah. Sebenarnya anda suka dengar tentang perkembangan kesihatan mental di Malaysia ni. Sebab kita nampak sini anak perempuan Tuanku Agong pun memberi sokongan yang cukup besar kepada awareness tentang kesihatan mental. Okey, tapi anda tengok satu research berkaitan dengan pandemik COVID-19, bagaimana kesan dia terhadap mental anak-anak. Mungkin orang dewasa, mereka boleh senang nak meluahkan, mereka ada akses. Tapi bagi anak-anak, mereka ini mungkin belum ada cara yang terbaik untuk mereka meluahkan, yang mereka ini sebenarnya tertekan. Mereka ini mempunyai
mengalami masalah mental kerana COVID dan mereka tak boleh keluar dan explore the world untuk melihat dunia dengan macam kita yang normal sebelum ini. Okey, macam mana cara kita nak reach pula kepada anak-anak? Sebab kita tahu anak-anak ni adalah golongan yang paling Hana rasa terdedah dengan risiko yang tinggi. Bab sakit mentalnya, bab fizikalnya pun sama. Betul. Sebenarnya kan Hana, untuk anak-anak especially disebabkan oleh PDPR, mereka terputus daripada sistem sokongan mereka, which is their own peers, rakan-rakan sekolah ataupun rakan-rakan di kejiranan contohnya dan mereka terkesan disebabkan oleh apabila mereka tidak dapat berinteraksi, bersosial dengan rakan-rakan sendiri, itu adalah grief bagi mereka. Jadi kita jangan ingat ini perkara mudah untuk anak-anak. PDPR itself is challenging. Tidak dapat bertemu dengan rakan-rakan, kemudian tidak dapat bertemu dengan ahli keluarga yang lain, contohnya aunty, uncle, atuk, nenek dan sebagainya. Ini memberikan impak dan kesan yang besar. Jadi bagi saya, ibu bapa, guru memainkan peranan yang sangat penting. Human touch, Hana, ini kena berlaku sekarang. Jadi bukan sekadar bila kita buat PDPR contohnya terus masuk kepada subjek matematik, terus masuk ke subjek sains. Bercakap dengan anak-anak, apa khabar, apa yang anda lakukan hari ini, give some suggestions, make it lively, talk about something else. Jangan tertumpu kepada subjek. Ini bukan masanya, Hana, bagi saya. Saya pro kepada human touch, kepada emosi, connection. Yes, connection dan sebagainya. Bukan, this is not the time straight A's. Ini bukan masanya. Kita melalui satu ujian yang besar, kita melalui pandemik, kita melalui lockdown, PDPR, melalui terputusnya daripada sistem sokongan, daripada coping, effective coping mechanisms. Dewasa tertekan, Hana tertekan, saya tertekan. Bayangkan anak-anak, Hana, macam mana mereka nak meluahkan menjadi suka. Akses kepada perkhidmatan kesihatan mental untuk mereka juga suka sebenarnya. Betul. Sebab walaupun ada teknologi, walaupun ada social media, ramai daripada mereka reach out kepada Miasa, tetapi kita perlukan kebenaran daripada ibu bapa. Kita perlukan parental consent. Mereka tidak mahu ibu bapa tahu, Hana. Jadi bagaimana? What can we do as NGOs? Inilah persoalannya sekarang, Hana. Susah sebenarnya. Jadi apa yang kita sarankan biasanya adalah adik, boleh tak adik bercerita kepada ahli keluarga, maksud dia atuk, nenek, ibu saudara yang ibu bapa adik percayai. Dan ini kadang-kala berjaya, Hana, alhamdulillah. Jadi kita memakai route yang lain supaya bila, sebab ada di antara mereka, Hana, saya berkongsi mereka meluahkan kepada ibu bapa, tetapi ibu bapa kerana kurangnya ilmu tentang kesihatan mental, mereka terus macam snap out of it, think positive. Toxic positivity di sini dengan tidak sengaja. Tidak sengaja sebenarnya, it's not deliberately. Tetapi di sinilah kita perlu membincangkan secara meluas. Kita kena educate ibu bapa supaya mereka faham. Kerana kita dah buat kajian tahun lalu, Hana, ramai beratusan daripada pelajar-pelajar, daripada adolescents yang mahu ibu bapa tahu, mak ayah saya juga stres, mak ayah saya juga ada mental health challenges. I want you to believe me. Saya mahu anda mempercayai saya. Saya bukan buat-buat. I'm not trying to seek attention. Jadi ini apa yang kita mendengar luahan rasa sebenarnya, Hana. Okey, saya pasti kadang-kadang ibu bapa yang mungkin ada anak-anak yang sudah mula develop, dah besar, mereka dah mula, mungkin orang cakap ini zaman-zaman rebel lah ni. Macam mana mereka mungkin, inilah sebagai parents mereka mungkin tak tahu juga macam mana cara nak handle perasaan anak macam mana kita nak berbicara dengan anak yang buatkan mereka ini faham dan kita ni, dan mereka faham dan kita ni faham situasi mereka. Saya percaya satu benda yang sangat-sangat suka sebab saya ada anak saudara, kita nak bercakap dengan budak pun kita rasa macam mana budak ni supaya dia boleh engage dengan kita. Kita pun kita kadang tak tahu tau. Dan soalan-soalan mereka tanya pun macam mana nak jawab Ini kan pula ibu bapa. Macam mana cara terbaik untuk kita reach out kepada anak-anak kita? Okey, apa yang saya lihat perkara yang paling penting, do not be dismissive. Validate apa yang mereka lalui sebab mereka mahu didengari. Mereka juga manusia seperti kita, insan yang mahu didengari, yang ada emosi, yang ada perasaan. Berikan mereka ruang, berikan mereka peluang untuk bercerita kepada kita. Kadang-kadang kita bagi tahu Hana, I'm here for you, okay? Boleh luahkan dan sebagainya, tapi tiba-tiba bila anak bagi tu terus macam, kenapa fikir begitu? Cara kita respon tu, kita memang very, orang kata responsif bila anak bercerita je terus kita nak marah, mungkin kita nak naik angin, mungkin kita nak menghukum dan sebagainya. Sabar, bertenang, bernafas ibu, ayah,
mendengar dulu apa yang anak-anak lalui dan daripada situ kita berbincang as a family. Saya rasa ini sangat penting, mendengar tanpa menghukum, listen to understand, listen for emotions, bukan mendengar untuk memberikan nasihat dan sebagainya. Kita perlu menjadi orang kata apa kita panggil contoh kepada anak-anak kita supaya apabila mereka membesar mereka juga tidak takut dan malu untuk meluahkan kalau mereka melalui ujian sebegini nanti. Katalah pandemik ni berakhir, they are okay. Tetapi apabila mereka dewasa, kemudian ada tragedi dalam kehidupan, menjadi mereka ada lagi isu-isu sebegini, mungkin mereka akan tak nak, takut, malu dan sebagainya. Jadi pada waktu macam Hana katakan tadi, kanak-kanak ya Hana, let me tell you, 14 tahun, half of all mental health disorders, half of semua penyakit mental bermula pada umur 14 tahun. 14 tahun. Subhanallah. Okay, ini sebenarnya satu umur yang patut parents ambil apa ni, ambil perhatian 14 tahun ni perlu memberi lebih penumpuan, jadi rakan kepada mereka. Mula masuk umur awal tu jadi beberapa, tapi bila dah masuk ni kena jadi rakan kepada mereka. Okey, saya nak bacakan sebenarnya survey yang kita buat dengan soalan yang ketiga, kalangan followers setia Mingguan Wanita. Adakah anda mempunyai kenalan yang memiliki simptom sakit mental? 47% mengatakan ada. Itu hampir 50% tau. Maknanya ini bukan penyakit yang calang-calang. Ini bukan penyakit yang patut kita pandang enteng. Jadi macam mana kita nak beritahu dengan masyarakat semua, sakit mental ini bukan perkara kecil. Dia sama sebenarnya serius macam COVID juga. Betul. Jadi apa yang kita boleh lihat ya, I'm sure Hana aware, ramai di luar sana juga aware, faktor-faktor penyumbang, faktor-faktor risiko meningkat di kala pandemik COVID-19 ini. Kita sudah lihat suicide risk, risiko untuk seseorang individu mengakhiri kehidupan telah meningkat. Kita dah melihat ramai mengakhiri kehidupan. Jadi dia bukan sahaja untuk kita nak apa orang kata break the chain of COVID-19 tau. It's actually breaking that chain of hopelessness, chain of despair. Mereka dah rasa tak nampak jalan keluar, tak nampak harapan itu ada, Hana. Sebab tu ini adalah waktu yang sangat penting untuk kita bekerjasama ataupun we need to work together untuk mengatasinya, Hana. Kalau tidak, we are going to lose more people to suicide sebenarnya. Sebab orang putus harap. Kita dah tengok orang tak ada makanan, tak ada minum, macam kita sembang tadi kan, Hana. Perkara-perkara begini is not sustainable. Tetapi kita perlu berfikir ini adalah masanya, how do we create a sustainable model? Orang perlukan pekerjaan, orang perlukan sokongan emosi. Kita jangan ada limitasi ya daripada segi, bila kita tengok je bendera putih, kita fikir okay, kita nak bagi makanan, kita nak bagi minuman. Ada banyak lagi perkara lain yang we can offer. Knowledge, our expertise, emotional support, an ear, a listening ear. Ini semua sangat diperlukan pada waktu-waktu ini. Saya lihat ramai dah memberi makanan, ramai dah memberi minuman, ramai dah memberi hygiene products. Tapi siapa yang nak memberi telinga? Betul, siapa yang nak memberi telinga, Hana? Ini yang kita perlukan, kerana hanya dengan mendengar, Hana, let me tell you, you can save a life. InsyaAllah. Subhanallah. Betul lah, kita kena lebih banyak beri telinga dan juga hati kita. Dan juga cinta kita kepada orang dekat luar sana. Sebab memang ini merupakan satu perkara yang dituntut sebagai seorang Islam juga. Dalam hadis ni pun dah cakap, Abu Hari ni kata la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman, sempurna iman seseorang itu sehingga dia kasih kepada saudaranya sebagaimana dia kasih kepada dirinya sendiri. Jadi inilah cara untuk kita menunjukkan kasih sayang kita sebagai seorang Muslim kepada Muslim dan juga non-Muslim juga. Kita kena reach out kepada semua orang tanpa diskriminasi gender, tanpa diskriminasi umur, tanpa diskriminasi status ekonomi. Inilah masanya untuk kita bekerjasama untuk kita membantu mereka dekat luar sana. Okeylah, akhir katalah Kak Anita, mungkin ada nasihat nak kita nak berikan kepada followers setia Mingguan Wanita yang sedang mendengar sekarang ini, yang perlukan medium untuk mereka reach out, dia tak tahu dah jalan keluar dengan masalah yang mental yang mereka hadapi macam mana. Mungkin family tak berapa faham situasi dan dia pun segan nak bercakap. Yelah, macam mungkin kita faham ada setengah mereka ni dismissive, dia cerita je tak apalah tu, insyaAllah, inna Allah. Betul, spiritual dia satu bentuk rawatan, tapi rawatan profesional juga diperlukan. Komen Anita? Boleh, terima kasih Hana. I think perkara pertama saya nak memberitahu semua pendengar adalah you're not alone. You're not alone. There are
treatments. Okay, kalau anda melalui ataupun tengah bergelut dengan isu kesihatan mental ataupun penyakit mental, tahu bahawa ada rawatan yang berkesan dan anda boleh sembuh. Kata-kata harapan ni sangat penting sebenarnya, sebab kadang-kadang bila kita di dalam kemelut dalam penyakit mental, let me tell you Hana, sebagai seorang individu yang telah pun melalui suatu pengalaman yang sangat pelik dengan penyakit mental. Penyakit mental ni adalah sesuatu yang tidak dapat dilihat dengan mata kasar cabaran-cabarannya susah untuk kita fahami. Kita tidak dapat minda normal tak dapat nak gapai sebenarnya, sebab saya pernah menjadi normal dulu kan. Jadi it's not something easy. Jadi kita kena saling bantu-membantu, kita kena saling tolong-menolong dan mendoakan. Jadi I think this is the time for solidarity dan unity. Pandemik 19 ini membawa kita lebih dekat sebagai masyarakat, dan kita perlu sebenarnya Hana lebih prihatin terhadap rakan-rakan, keluarga, jiran tetangga dan sebagainya, supaya tidak ada mereka yang tertinggal, insyaAllah. Betul, dan Hana suka sebenarnya lagi macam Anita bagi tahu kepada mereka dekat luar sana bahawa NGO seperti Miasa memang sudah ada dan akan melancarkan bentuk bantuan yang memberi sokongan mental dan juga emosi kepada mereka dekat luar sana. Mungkin Anita boleh cerita secara ekstensif, apakah pelan dan perancangan Miasa sendiri untuk membantu golongan bukan setakat B40 tapi M40 dan juga T20 juga? Boleh. Okey, jadi buat setakat ni saya kongsi sedikit. Untuk masyarakat secara umum, kita ada talian 24 jam 7 hari seminggu, insyaAllah September 1st ni pelancaran penuh Hari Malaysia. Jadi boleh jemput hadir secara virtual untuk pelancarannya 24 jam 7 hari seminggu. Itu pertama keduanya, kita ada apa yang kita panggil sebagai pusat pengurusan krisis dan juga activity center untuk pengetahuan Hana dan semua, especially mereka yang ada contohnya penyakit-penyakit kemurungan, mungkin penyakit-penyakit kronik yang lain. Kita perlukan tempat-tempat yang kita boleh pergi untuk connect, untuk engage dengan orang-orang lain, untuk kembalikan orang kata makna dalam kehidupan, tujuan, untuk tahu bahawa yang paling penting kita bukan keseorangan dalam perjuangan proses penyembuhan ini. Jadi Miasa ada pusat pengurusan krisis di mana you can walk in. Anda boleh walk in, anda boleh mendapatkan perkhidmatan, dan perkhidmatan untuk B40 essential services adalah percuma. Jadi ini apa yang Miasa cuba laksanakan supaya tidak ada individu-individu yang tertinggal. Kami juga menyediakan Hana sebenarnya makanan, minuman, hygiene products, semua ada sebenarnya, alhamdulillah. Jadi untuk anda hubungi Miasa, anda boleh ke media sosial kami, anda juga boleh ke laman sesawang Miasa www.miasa.org.my, dan anda boleh dapatkan bantuan di situ. Kita juga ada YouTube channel. Saya melihat ramai daripada followers Miasa yang sering memberitahu kami bahawa dengan hanya follow page Miasa, mereka terbuka hati, tergerak hati untuk meminta bantuan dan untuk pergi mendapatkan perkhidmatan profesional. Alhamdulillah Hana. Jadi ini yang kita harapkan. Just by following our page, you are already at the help that you need. InsyaAllah. Betul. Jadi satu langkah untuk kepada merawat diri kita dan merawat ahli keluarga kita ya. Okey, jangan lupa apa page tadi, www.miasa.org.my ya. Okey. Jadi dekat situ ada talian untuk support dan juga mungkin artikel-artikel lah yang boleh mereka baca dan juga video yang boleh mereka tonton sebagai panduan mereka. Betul. Dan juga yang paling baru, kita ada bekerjasama dengan Kerajaan Selangor yang sebenarnya menerusi Selangkah App. Ada juga program Sihat Selangor. Di situ juga mereka boleh masuk ke dalam app dan bercakap dengan individu yang boleh membantu mereka. Subhanallah. Hana ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada Anita dan tahniah kepada Anita dan juga tim Miasa kerana membuat usaha yang begitu baik untuk memberi kesedaran dan juga bantuan kepada mereka dekat luar sana yang menghadapi masalah mental ketika musim pandemik dan juga mungkin sebelum dan juga selepas ni kita tak tahu apa kan. Dan kepada anda semua jangan lupa untuk follow, like dan juga subscribe kami di Facebook dan YouTube Menggawan Wanita. InsyaAllah kita akan jumpa minggu depan, tapi pada hari Rabu pukul 3 petang. Because today adalah hari terakhir Anita kita bercakap pada hari Jumaat. InsyaAllah minggu depan kita akan start pada Wednesday pula insyaAllah. Okey, terima kasih banyak-banyak kepada semua kerana mengikuti kita pada hari ini. Thank you so much Anita sebab memberikan ilmu yang cukup-cukup berharga buat kita semua, dan saya doakan agar semua ikhtiar dan juga usaha tim Anita diberkati dan mendapat sambutan yang menggalakkan insya-Allah. Terima kasih banyak-banyak. Kita jumpa lagi minggu depan.
Thank you so much. Assalamualaikum Sembang Wanita. Gitu. Bye. Thank you Anita. Thank you. Assalamualaikum. Thank you semua.